Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna imanan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa sabran jamila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengucapkan pujian kepada Allah dengan alhamdulillah. Hari ini betul Jamiah Qatani dia ada anugerah ijazah besok, maka hari ini dia ada mesyuarat kuliah dewan universiti Percuma Sepah hari ini. Maka tuan guru kita terpaksa pagi-pagi pergi kepada jamiah. Esok timur ijazah bagi pelajar-pelajar kita, anak-anak kita yang luluh tamat daripada pengajian dalam berbagai-bagai bidang lah. Ada bidang pengajian Islam, ada bidang panggil IT, bidang ekonomi, macam-macam lah. Alhamdulillah tahun ni agak ramai pelajar-pelajar kita timur ijazah. Alhamdulillah, kita berdoalah semoga jamiah atau universiti kita menjadi satu universiti yang boleh mencetak anak-anak kita supaya menjadi orang yang sempurna. Insanul kamil itu tujuan jamiah. Kerana semua manusia dah, tapi nak cetak, nak bela, nak didik, nak ajar, nak jadi orang, maka kita bersedialah dengan manhajnya, dengan laksudnya, berbagai-bagai laksud. Walaupun ngaji IT sakut paut dengan teknologi, tapi kita berat dari segi didikan. Kita ada halaqah tiap-tiap minggu, halaqah Quran, dan kita ada kegiatan ceramah dan sebagainya untuk nak mendidik anak-anak kita kepada didikan Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat mengaji banyak, pilihan tu banyak. Kadang-kadang anak kita tu ya tak suka manalah, nak pergi kepada universiti Islam kita dululah, lain universiti Qatani lah. Tu macam-macam alasan lah. Maka orang tua ni kena faham kepada anak kita tujuan kita sendiri, dan tujuan Islam itu sendiri. Kerana Islam adalah suatu agama yang didatang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak sempurnakan manusia dari segi hidup dia di dunia dan juga hidup dia di akhirat. Maka slogan dia panggil, slogan atau kamkuan hak Mahathir Petani ni panggil sang cewit kon sang acip. Mana kita bina diri dulu, bina hidup sebelum dibina akan kerja dia. Kerja kita kau kira, insya-Allah Tuhan bagi rezeki pada dia, lulus dah boleh kerja situ kerja sini, itu insya-Allah Tuhan yang dia mengatur, dan Tuhan yang dia memberi kemudahan rezeki pada hamba-hambanya. Ya basutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Taala yang membuka kepada hamba-hambanya akan rezeki, dan juga Allah menyempitkan. Karena Allah dengan bijak dia tu, dia jadi manusia tidak sama. Ada orang yang lebih, ada orang yang dilebih, tapi semuanya dapat menikmati dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala beri, dan dapat mencapai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu kita hari ini kita nak ibu bapa kita usaha mesyuarat syura dengan anak-anak untuk bawa diri dia kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu banyak, tempat-tempat orang duk mengajar tu banyak, universiti banyak, daripada di atas bakar lagi. Daripada Chiang Mai, Chiang Rai mari turun kepada negara tu. Ada universiti. Dalam negeri Sia kita banyak universiti. Semua tu mengajar ilmu. Ada ilmu dunia dan ada juga universiti setengah tu dia ambil peluang buka ilmu Islam bagi pengaji Islam. Ada 2-3 buah universiti yang dia tu cuba nak memanfaati akan orang-orang Islam supaya mengaji di tempat dia. Tapi kita ni ada juga pengaji Islam. Pengaji Islam di Universiti Petani ni ada syariah, ada usuluddin, lepas tu ada pula panggil pengaji Islam. Kalau ngaji panggil syariah, dia ngaji bahasa Arab sikit, lepas tu ngaji fiqh, hukum-hukum banyak sikit. Ngaji usuluddin ni dia international sikit. Pelajar-pelajar daripada Cina, Kemboja dan lain tempat lain lagi luar negeri main mengaji dengan bahasa Arab banyak kayaknya. Islam besar ni campur dua. Campur antara syariah dengan usuluddin. Ada syariah dalam tu, ada usuluddin tu. Mengajarnya dengan bahasa yang dipahami oleh pelajar-pelajar. Ada bahasa Sia, banyak bahasa Sia lah. Sebab pelajar-pelajar 10 atas ni dia tak reti Arab. Tubik kelas tak ngaji langsung pun ada Arab. Tubik mohok ni mari hubung lalu dah. Tu banyak kayaknya Quran ni tak apa pandai mana. Sebab tu kita tekan ada pusat Quran, sunut Al-Quran. Tu duk atur, duk susung, lepas tu pula cuba nak ada qiraati katik kepada pelajar-pelajar walaupun panggil umur besar dah, umur panggil 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun dah pun panggil nampaknya darurah campin kena buka qiraati supaya pelajar kita ni tubik pandai baca Quran. Jadi tak pandai baca Quran ni satu keaiban bagi orang Islam. Jadi orang Islam kan tak pandai baca Quran. Tu jadi panggil tanda tanya tu adalah dari tu. Tu maka pok kita pun alhamdulillah pemilih ilmi pun kita ada sini juga. Qiraati pasal orang tua kosono lah kita kata dah. Alhamdulillah. Itu tak apa, bukan benda aib dak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khairun nas khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nabi tak ada ayat atau budak ke orang tua, ada ayat. Man khairukum, kum tu siapa dia? Kamu orang tua, kamu orang muda, kamu orang perempuan masuk belakang. Tak itu. Alhamdulillah. Itu nak ayat sikit berkenaan dengan perkembangan berita Jamiah Petani pada hari ini. Kemudian kita esok tu ada kita panggil jubah. Jubah ijazah kehormatan. Orang tak ada habis doktor, habis BA tapi kita di atas panggil pengalaman dia. Pengalaman dia dan panggil pungan dia, jasa dia. Jadi berhak dia nampak boleh maka kita Hari ni 4 orang semua. Bui 5 orang semua. Satunya kita wayak sini tak apa dah. Masalah teimeh Masjid Telubai kita. Hasan Nikmatullah. Ustaz Hasan ni dia mengarang banyak buku-buku dia. Lebih daripada 70 lebih. Buku-buku dia terjemuh dan karang ni. Kalau kita tengok di kedai majlis ilmi ni kita nampaklah terutama buku-buku sakut paut dengan sejarah tarikh Nabi hingga sampai sejarah Abbasiyah, sejarah Umayyah, dan guk ni banyak dia tu terjemuh dan dia karang. Dan bukan saja di segi sejarah, di segi tarikh, di segi politik pun dia ada karang, di segi ekonomi pun dia karang, di segi tarbiyah pun dia karang. Maka kita nampaknya dia sesuai untuk kita sebagai panggil nak memenuhi jasa dia. Yang mana dia berjasa, lain pada tu pula dia jadi teimeh didin yang mengajar di banyak-banyak masjid di Telubai baik, di lain-lain baik, dan dia mengajar sekolah pun
banyak juga di sini dia pernah mengajar ngajar sebagai guru fisik, mengajar di Bapu, mengajar di Telubek, beberapa buah sekolah. Alhamdulillah. Nah, tu. Yang duanya kita beri kepada wanita muslimah. Nah, iaitu beri kepada Kak Azu. Kak Azu ni dia bergiat di segi multaqa. Nah, dia tu panggil guru atau acan di MOA, di Islam Suksa di MOA. Maka dia salah seorang yang berhak kerana dia adalah orang awal-awal mengaji bahagian magister atau penjatuh di Mesir. Lepas tu pula dia mengajar awal-awal yang mengajar di MOA, orang perempuan di peringkat yang dia dapat ijazah magister dia. Maka dia berhak di satu peringkat untuk kita tunjukkan bahawa orang perempuan pun juga bergiat kerja untuk masyarakat dan untuk dakwah Islamiah. Yang ketiganya kita beri kepada Kotum Arya, orang bukan orang Islam tapi dia berjasa di segi kerja-kerja dia untuk kedamaian, panggil untuk santik witi. Dia orang Bakak, dia boleh doktor dah dan boleh puasa gapo dah. Rasa ke puasa betul lah. Lepas tu yang keempatnya kita beri kepada orang Malaysia, Rata Muteri, timbalan Perdana Menteri. Lepas tu sore lagi bukan sakut paut dengan mengaji, tapi ia berjasa di segi untuk khidmat pada masyarakat, iaitu untuk guru atau babo, kita panggil babo di Kerbi, yang dia ada bela anak-anak orang lekat dadah. Pondok ibu kau pondok di Kerbi. Tu orang kita sini pun ada setengah orang buat pergi anak kerana tak kuasa dah di rumah. Rumah panggil habis rain dah, habis jalan habis rain, maka buat pergi serah pada dia. Ada yang berjaya alhamdulillah. Maka banyak di situ pondok dia sampai ribu-ribu orang lah duk mengaji dan duk bela, duk didik dan duk duk wabak lah, duk banbat ya septik. Maka itu satu jasa yang sangat diperlui oleh masyarakat kita. Maka esok timur orang ni kuliah satu kehormatan pada dia. Mudah-mudahan tak ada apa, kita tengok pula siapa dia tok guru mana lagi, siapa dia buat jasa kepada masyarakat, kita untuk menjadi suatu kehormatan kepada dia, insya-Allah taala, yang mana dia juga akan dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala pada dunia dan pada akhirat. Itulah lebih kurang. Selagi di sini mengikut dewan pelajar bagi negerian sepah negerian tu, dia kata ada musim panas ni kerusuh pelajar-pelajar, budak-budak lah. Tu budak budak praktum lah. Tepat 21 sampai 23. 2 malam 3 hari di sini ni. Siapa yang ada anak maka boleh hubung dengan pihak dewan pelajar lah, insya-Allah taala. Mari kita mula pengajian kita bahagian yang kedua. Kita nak sambung lagi masalah fiqhul muwazanah. Kerana fiqhul muwazanah ni satu fiqh yang sangat luas bidang dia, baik daripada Quran di mana kita sebut, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga di bidang-bidang lain lagi, bidang-bidang kaedah, kaedah fiqh. Banyak bidang-bidang kaedah fiqh yang diambil untuk nak muwazanah. Nak apa panggil muwazanah? Nak timbang, nak ukur, nak wislarah antara hak mana hak molek dan hak mana hak sikit sekali mudarat. Kita buat misal mudah-mudah di segi fiqh. Kalau kita masuk masjid, orang yang masuk masjid ni dia sunat semaya tahiyat masjid dulu 2 rakaat. Jangan dia duduk mereka sepah mana dia tu rokok 2 rakaat semaya tahiyat masjid. Tapi waktu dia masuk tu orang duduk qomat. Orang duduk qomat dah. Ta'imeh pun nanti nak takbiratul ihram, nak semaya fardu dah. Maka di situ kita kena muwazanah. Timbang. Adakah kita nak semaya tahiyat masjid dulu? Kerana dia sunat
Nah, atau kita tak selesai semaya sunat tahiyat masjid, kita nak terus takbir bersama-sama dengan tok imam. Tu. Maka ulama fiqh dia kata kita kena tinggal hak sunat. Dan kita kena mari berjemaah widan dengan tok imam takbiratul ihram. Karena afdal di sini afdal yang keluar ni hak wajib. Hak wajib kita mendahului hak sunat. Tu. Dan bila kita semaya dah, maknanya tahiyat masjid pun dia pakai masuk dah tu selalu dah. Tu. Masuk dalam tahiyat masjid dah. Tahiyat masjid maknanya kita nak hormat, nak ra'i kepada masjid. Di atas asas kerana masjid ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waktu kita nak masuk pun kita masuk dengan kaki kanan dulu. Kita baca yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tu? Tu. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Bukan kau dah tu dak. Selawat ada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu pula panggil kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Dalam masjid jangan ingat kata rumah Allah ni tak ada syaitan lah. Syaitan ada. Jangan ingat atalah jambai saja syaitan. Kita kena ta'awud. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dalam masjid pun sepatu juga. Nah, tu a'udzubillahil azim wa bismihil karim wa bi sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Dia kata sama tu. Tiap kali kita masuk masjid kita kena baca. Lepas ada kita minta Tuhan buka pintu-pintu rahmah, kita selawat atas Nabi, lepas tu kita ta'awuz panggil. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Tu nak ayat terbaikan syaitan. Kita doa ayat dah kata syaitan ni baikan. Aduwwum mubin dia. Nah, musuh yang sangat nyata. Ini panggil nak ayat fiqhul muwazanah. Salah satu bidai fiqh. Tu. Di sana dalam Quran banyak lagi kita dah baca. Kita tak ada ayat. Setengah padanya orang lelaki ni buat kita ni, nah, kalau ditanya demo nak bini dua tak? Nak bini lebih ada satu tak? Pakat senyum belaka. Senyum tu tanda kata nak tak tu? Tu tanda kata nak. Tu. Tapi Quran ya ajar fiqhul muwazanah. Tak itu. Tu. Ayat dalam surah apa? Surah tu An-Nisa tu. Tu. Dia kata mana? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Naklah kamu kahwin. Barang yang tenir bagi kamu, kena bagi kamu. Akan orang perempuan 2 orang ke atau 3 orang ke atau 4 orang. Tu. Nak berlaku. Tahu itu. Tu. Kalau tak akid tangan pun tangan hati dah akid dah. Nah, setuju belaka. Tak itu. Tak ada pihak tak setuju. Orang perempuan pula masa muka belaka. Tak itu. Tu. Tak setuju. Tu. Pada umumnya panggil. Pukul ratanya. Tapi Islam dia ajar fiqhul muwazanah. Dalam ayat ni juga dia kata wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tu muwazanah. Kalau kamu tu bimbang, khif tu ni mana bimbang, takut tak adil, maka cukuplah dengan satu. Muwazanah. Muwazanah apa dengan adil? Nah, adil di segi giliran, masa giliran. Hari ni apa hari, ni apa hari, ni apa hari. Yang keduanya adil di segi nafkah. Adapun segi hati nak bagi tak boleh. Ada kasih hak ni, kasih hak tua. Ada hak kasih hak muda banyak. Nah, tu ada tekas 1%-nya. Hak ni 51, hak ni 49. Tu. Karena hati kita nak adil payah. Ada cenderung kat tu, condong kat ni, condong kat ni. Tapi walau bagaimanapun Islam ya suruh muwazanah. Demo nak 2, demo nak 3, demo nak 4, demo boleh gerak ke tak. Tu dari segi melaksanakan keadilan. Dan kalau tak adil, suatu bahaya yang besar.
hukum mari hak lain pula. Dari itu. Tu. Hukum beratlah. Bukan ringan daklah. Sebab dia tak adil, makna kata rana tak adil. Mana kata zalim. Dari itu. Tu. Dia zalim panggil satu perbuatan yang tidak suka oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah Taala tu tak suka, tak kena kepada orang-orang zalim. Mana benda ni laid on jugalah. Benda halusi jugalah, kita kena jaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak maka kita jadi orang yang tidak adil terhadap isteri kita. Dan itu satu panggil muwazanah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tuhan buat hukum ni lah, bukan kita buat dak. Tuhan buat hukum. Maka kita, kalau kita makna bukan Islam larang, Islam tak larang. Kerana Islam pun muwazanah dah. Ya dua, lebih ada satu tu yang muwazanah dah. Sebab Tuhan jadi manusia ni rang ma dia tak serupa. Orang ni ya tak pandai seorang. Orang ni cukup dah seorang. Cukup dengan seorang. Orang ni tak pandai dua. Dua tak pandai lagi tiga. Tiga tak pandai lagi empat. Tu. Islam tak ada katuk panggil. Nafsu manusia pun, syahwah manusia pun Islam ya ra'i juga. Ya buat muwazanah timbang juga. Tu. Tapi timbang dengan syarat. Dua inginkan. Katanya kena keadilan antara isteri-isteri yang kita berbilai-bilai itu. Itu satu masalah dalam apa ni? Dalam Al-Quranul Karim. Kemudian pula kita tengok dalam Quran ni, Quran ni dia ada muwazanah dari segi maslahat dan dari segi kemudaratan. Sehingga ulama dia mai buat kaedah fiqh dia panggil. Tu. Kaedah fiqhnya iaitu jalbul masalih wa dar'u al mafasid. Segala hukum tu yang membawa kepada maslahat. Ngaji ada maslahat, semaya ada maslahat, puasa ada maslahat, keluar zakat ada maslahat, buat haji ada maslahat. Kadang-kadang maslahat tu diketahui oleh manusia. Allah Ta'ala royak di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya semaya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu boleh mencegah. Boleh melarang, boleh menegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang jahat. Orang yang semaya kalau sekiranya dia buat jahat lagi, mana semaya dia main pun. Semaya dia tak ada keset dah. Semaya dia tak molek lagi. Dia kena tuan semula pula semaya dia. Sebab semaya dah duk buat jahat lagi, duk tipu orang lagi, buat zalim, buat nyanyi ke orang lagi. Tanda kata semaya dia yang mai samrib. Sah suku. Tuhan terima suku. Sah lagi itu maknanya ia boleh mencegah diri dia daripada melakukan perbuatan yang jahat atau yang keji. Tu. Semaya dah dak berzina lagi, na'udzubillah min zalik. Semaya dah dak minum arak lagi. Semaya dah dak dekat dadah lagi. Tanda kata semaya dia rai syarat, tidak ada faedah. Maya saja. Tu sah suku kena ingat molek. Sah tu bila kita lakukan cukup syarat-syarat dia, rukun-rukun dia, maka diiktibarkan semaya tu sah. Tuhan terima. Bila dia tu tambah lagi khusyuk, tamakninah, tawadhu, ikhlas pada Allah. Lepas tu yang mencegah pula dia mai kesedara. Semaya kesedara kata ni benda ni jahat, benda haram, benda berdosa, bawa neraka. Tu. Jadi panggil ekore daripada semaya ni yang mari banyak-banyak perkara. Bukan semata-mata semaya dak. Itu nak kata maslahat. Ada juga hak Tuhan suruh, hak Islam disuruh, tapi kita tidak tahu gapo dia hikmat, gapo dia faedah. Tu. Macam orang pergi buat haji, orang pergi buat umrah, atau orang tawaf
di Kaabah. Tawaf ambil pada mula pada Hajarul Aswad, keliling bawah sapa Hajarul Aswad pula disunat supaya dia tu kucuk panggil Hajarul Aswad. 7 keliling tawaf, 7 keliling kali kucuk. Sunat situ. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran tak ada, tapi Nabi buat. Jadi tak ada apa kita duk kucuk Hajarul Aswad. Kucuk batu. Kita duk kata kat orang anu duk sembah batu. Anu duk besar batu. Tahu itu. Orang-orang bukan Islam banyak pasal duk besar duk agungkan duk sakarat, duk sembah batu. Kita ni mana keliling batu. Kaabah pun batu juga. Hajarul Aswad pun batu juga. Tapi apa kita duk tawahnya? Apa kita duk kucuknya? Jadi kita tak tahu. Saya tengok Umar radhiyallahu anhu, dia bila dia tawaf tu bersapa di Hajarul Aswad, dia kecek dengan Hajarul Aswad. Dia kata, "Hei Hajarul Aswad, aku kucuk ni, aku tak tahu. Aku tu Nabi ya." Tu Nabi pun tak ayat. Sebab apa disunatkan kucuk? Sebab apa Nabi kucuk? Ini panggil maslahah, tapi kita tak tahu. Dalam Islam, bila walaupun tak tahu, bila ada sandaran, ada asah, maka kita buat jadi satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam pula ada masalah yang panggil masalah mursalah. Maslahat yang dilepaskan oleh Islam. Tak ada ayat kata hak ni boleh, dan tak ada dalil kata tak boleh. Hak ni panggil sumber hukum yang dikhilaf ulama, boleh pakai ke tak? Maslahah mursalah. Jadi itu. Ada setengah ulama tak boleh pakai. Ada setengah ulama tu boleh pakai sebab banyak perkara-perkara baru ni berdasar kepada maslahat. Terutama dunia yang ubah sama, kemajuan dunia. Misal kita kata buat sekolah. Ada ke tak Nabi buat sekolah? Ada Al-Quran buat sekolah agama, sekolah tadika. Ada ke tak buat tahfiz Al-Quran? Tak ada dalam Al-Quran. Tak ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita buat berdasar ada apa? Berdasar kepada maslahah. Sebab kita nak pergi ngaji mana? Zaman Nabi ngaji di masjid. Zaman Nabi pengajian Islam di masjid, pada umumnya di masjid. Masjid pusat dia. Itu juga kita rakyat dulu katanya masjid juga jadi tempat kurung orang salah. Tempat kurung orang salah. Gok lah. Gok zaman Nabi ni di masjid, di rumah-rumah sahabat, di rumah isteri Nabi. Tu. Tapi lah ni kita buat gok suku. Jadi tak serupa ke zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada buat gok suku. Tak ada. Kita buat kerana masalah. Nak pergi kurung, nak pergi kat masjid tak pandai. Kadang-kadang orang salah banyak. Ramai salah. Dia tiar 10 putung. Orang salah 20 orang. Nak pergi kat seputong tiar 2 orang tu. Lepas tu mengganggu kat tempat semaya. Orang nak semaya tak boleh. Lama duk semaya dia kau duk runway. Duk mengepek, duk kata, duk maki dan sebagainya. Jadi tak munasabah. Sebab zaman dia berubah dah. Maka buat gok suku. Berdasar ada maslahat. Zaman sekarang banyak negeri Sia kita pun ada panggil title, panggil apa? Di segi kan pokrong, kayai, di segi keprong, di segi pemerintahan. Lah ni ada aboco, ada tesaban, ada oboto. Masing-masing buat kerja, buat kerungkan, buat batah, buat tempat sapah, kutip sapah, ada kereta sapah, ada gapo. Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Dalam Quran ada ayat tak ada. Ijmu' ada tak ada. Qiyas ada tak ada. Ni. Maka ini adalah maslahat tak? Maslahat. Bila ada oboco ni, dia boleh buat kerungkan untuk nak bantu, nak tolong kampung-kampung. Lepas tu yang ambil apa? Yang ambil pasir, ambil asir. Zaman Nabi ada tak ambil asir? Tak ada. Tak ada ambil asir zaman ni. Zaman Nabi ambil zakat ya. Zakat itulah borehan.
untuk apa ni, untuk kemajuan. Tapi zaman dulu, zaman Nabi tak apa tangguh tu lagi. Yang wilapai asnah daripada orang gapo ni, fuqara wal masakin, orang kautai, orang fisabilillah, hamba, patu amin, patu pada ibnu sabil. Nah, muallaf fi qulubihim. Lapai nas asnah bagi zakat. Tapi zakat tu ada satu apa ni? Satu asnaf namanya fi sabilillah. Zaman dulu ulama-ulama fiqh banyak kenya fi sabilillah ni, iaitu orang perang pada jalan Allah. Tak masuk orang lain. Tak masuk bahagian-bahagian lain. Tapi ulama baru mari ijtihad untuk maslahat boleh beri kepada apa ni, bidai-bidai yang dipanggil kata fisabilillah. Kalimah fisabilillah tu diperluaskan. Apa sahaja amalan kegiatan yang untuk jalan Allah, maka boleh kita keluar zakat satu asnah. Buat ya kerja Islam. Nak buat daurah, nak buat kursus budak-budak misalnya musim panas, supaya budak ni jangan duk luar masa. Kadang-kadang ibu bapa tu tak ada. Ibu bapa pagi-pagi tu pergi cari kerja dah. Petang setengah orang bau kelik, kadang setengah orang malam bau kelik. Tak tahu anak duk mana. Boleh ada duk benda, duk ngukuh gapo kita tak tahu. Boleh ada duk keluar tubik pergi kedah. Lah ni panggil jaring-jaring syaitan tu penuh. Ada kedah kim, ada kedah tu, kedah ni macam-macam. Maka kita buat daurah, buat kursus, buat obrom walaupun sikit hari. Maka itu satu jalan fisabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak jaga anak kita daripada diheret oleh syaitan, oleh jin, oleh syaitan manusia dan syaitan apa ni, syaitan jin. Nauzubillah min zalik. Itu nak ya fisabilillah. Maslahah. Tu. Maknanya ada maslahah luah. Itu. Maslahah pula bisanya zaman learning di stesen-stesen ke. Stesen kereta api, stesen kereta bas. Kita wasa nak apa ni? Nak keluar air besar kecil, dia kutip duit. Tak itu. Sekali masuk 2 kop. Ada setengah 3 kop kali masuk. Tak apalah tu. Tapi kita masuk dia tak ada tahdid. Tak ada apa panggil tentu kata mung masuk jamai aku ni 2 kop ni masuk seje ya. Air mung kena pakai 5 lit je. Lebih itu mung kena bayar lebih. Dia tak ada tahdid gitu. Kalau kira panggil di segi hukum tak boleh lah, tak tahdid, tak cerak apa panggil, tak jelas. Tak jelas. Tapi oleh kerana untuk maslahah. Maka ulama kata boleh. Dia nak duduk lama 2 jam 3 jam yang melah lagi. Dia nak pakai air apa tingkut lah ikut dia lagi. Kerana apa panggil jadi uruf dah. Satu uruf. Uruf dia buat lagu tu berlaku. Tak ada orang kata perakat katanya mu masuk jamai ke 2 kok ni jangan pakai air lebih pada sikit-sikit. Jangan duduk lama lebih ada sejam misalnya. Tak ada awak lagu tu. Semua awak panggil mukuk uruf berlaku. Ini satu-satunya panggil jalan untuk nak bina hukum Islam, hukum-hukum fiqh. Tak gitu. Lain pada tu lagi, kita tengok satu lagi ya, bila wipung 2 hak maslahat atau lebih pada 2 banyak so 2 supaya kita semai masjid ni. Satu maslahat dia baca Quran, maslahat tak? Maslahat. Semaya sunat 2 rakaat tahiyat masjid maslahat. Maya jemaah ngata email duk tengah qomat sana pun maslahat. Maka kita timbang tengok hak mana maslahat lebih tinggi sekali. Tu. Maka setelah timbang baca Quran sunat, semaya tahiyat masjid 2 rakaat sunat, semaya bersama imam ni panggil fardu, semaya fardu, dan boleh fadilat apa ni berjemaah. Maka kita ambil hal lebih tinggi sekali. Bila susun banyak maslahat, banyak hak molek, kita kena pilih hak paling tinggi sekali. Tapi kalaulah misalnya benda perkara masalah tu tersusun daripada banyak-banyak benda hak wimdarat. Tu.
Wi mudarat bisa. Kuih-kuih dua kita kata. Seorang perempuan yang mengandung, anak dia sudah jadi orang dah dalam perut dia. Nah, lebih ada 4 bulan, maka dia jadi orang dah lah. Misal kita kata umur dia 8 bulan dah, dekat-dekat nak beranak dah. Tapi ibu dia mati. Sakit mati. Kita nak buat lagu mana? Anak dalam perut, mak sudah meninggal dunia. Kalau kita pergi belah perut ibu dia, maka belah perut ibu atau buat apa-apa perbuatan yang hilang kehormatan seorang manusia, haram. Tak gitu. Nak pergi soyok kulit dia, nak pergi ambil tulang dia, nak pergi ambil hati dia, haram. Nah, sebab dia manusia. Tak kira sama ada mayat tu lelaki, orang muslimah atau orang kafir. Berdasar pada ayat kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Anak Adam ni masuk belaka kafir, masuk belaka Islam, tak kira. Tak boleh kita nak belah. Orang mati dah nak pergi belah, nak canasut tu kita kena fikir buku saat ni. Tapi ada kaedah kita nak ayat lah ni. Tapi kalau kita tak belah perut ibu yang sudah mati, anak sudah diwinicai oleh bomo katanya, anak ada nyawa hidup, maka menjagakan nyawa hidup, jaga ciwik hak anak kecil dalam perut lebih maslahat, lebih akhafu dararain lagi, lebih ringan segi mudarat. Hak ni mati dah, tapi nak hidup orang yang hidup tu, nak buat tubik anak yang hidup tu, maka hukum kata kena buat tubik anak yang hidup dalam perut. Walaupun hak ni apa hilang kehormatan dia, kerana menjaga nyawa lebih aslah, lebih baik lagi. Ini panggil akhafu dararai, yang paling ringan sekali kemudaratan. Timbang dah hak mana ringan, kena timbang. Jadi kaedah ni banyak hukum dia. Kita misalnya duduk rumah, orang mari nak curi duit kita, harta kita, bawa dengan senjata, pisau ke atau bedil ke ikut. Tu. Ci kita, nak colek kita. Dia kata, "Mung bagi duitmu, hartamu. Kalau tak bagi, aku bunuh kamu." Kau ni kita kena wazanah ni. Kena wazanah. Tak sewi ke, kita mati. Ni. Mati kita tak hidup dah. Mati sekali, hidup sekali ya. Tak itu. Tapi duit kita ni boleh cari lagi. Boleh ada kalau kita pandai bijak panggil care cepat masa tu kita wis setengah. Ayat tak ada nyok ni ya. Nah, ambillah celah lemak mana. Nah, bawah mana ikut. Duit. Nyawa kita terjaga. Kalau dia tak jahat sangatlah. Kalau jahat sangat dia ambil duit, ambil nyawa kita gitu. Tak tu. Ada Tuhan wis apa umur dah kita mati juga. Itu panggil muwazanah tu. Kita buat saya, buat bakhil tak sewi. Jangan mati. Jadi kita tak hidup dah. Duit kita pun yang baik juga. Jadi dua kemudaratan terhadap kita. Tapi Islam di segi ni dia satu kehormatan kepada orang yang mempertahankan diri dia dan harta dia. Dia iktibar kata dia syahid. Nah, orang yang mempertahankan harta dia kerana orang nak sambung, orang nak curi, kemudian dia mati, maka dia syahid. Ini mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertahankan harta dia pun sepatut juga. Nah, masuk syahid. Syahid apa ni? Syahid panggil syahid dunia lah. Nah, supaya orang mati sebab dia mengandung, orang lemah air, orang kena terbakar api, syahid juga tapi syahid dunia. Tuhan beri pahala suku pada dia lah, kerana Tuhan uji dia. Dari itu nak ayat kata fikul muwazanah. Kita nak timbang lagu mana, kena pakai fikir sikit situ. Tu. Jangan buat rada-rada. Nanti kita tu panggil mudarat dua-dua perkara. Mudarat apa ni? Mudarat harta kita.
dan mudaratkan diri kita. Nah, ni kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, kita biasa baca sama hari Jumaat ni, suratul Kahfi disunat baca kerana Allah Ta'ala beri cahaya. Nah, malam Jumaat atau syari Jumaat boleh berlaku. Kalau baca malam molek, sebab apa? Kita takut esok tak ada nak baca kita ni. Luar masa malam kita baca lalu. Kalau kita esok tak ada ke mana, Tuhan ambil ke hari Jumaat tu, mana kita baca dah. Kita boleh cahaya dah. Jadi dalam suratul Kahfi ni ada cerita yang menarik. Cerita Nabi Musa dengan apa? Dengan Khadir. Orang kita panggil Khidir. Nah, Khadir. Jadi Nabi Musa temu dengan Khidir ni. Khidir ni masya-Allah Tuhan wi satu ilmu dia. Ilmu yang mana Nabi Musa nak tupai ilmu dia. Tu. Lepas tu Nabi Musa minta nak turut ratik lah, nak pergi dengan sama-sama dengan Khidir ni. Tapi Khidir dia buat syarat. Nah, syarat mung jangan kalau mung tak sabar mung jangan duk wunwai lah. Nah, mung duk ngaku ni mung kena sabar. Bila gitu dia pergi naik perahu dah dalam cerita tu nah. Naik perahu, naik kapal. Bawa naik kapal tu dia tebuk kapal. Tebuk. Tu. Bawa tebuk kapal tu Nabi Musa pun gaduh lah. Tebuk apa ya tu? Gelap habis buat kita. Tu. Nabi Musa dia nampak zahir. Dia tengok zahir, tak ada ilmu ladun dak. Nah, tapi Nabi Khidir ni dia Tuhan beri satu ilmu pada dia. Maka Khidir kata, mudah dia sudahlah. Tak usah kata apalah. Tak kata kamu tak tahan sabar, kamu tak selesai dengan aku. Satu. Dia tak jawab lagi. Bawa yang kedua pula dia apa? Dia bunuh budak. Bunuh orang muda. Tu. Nampak budak dia bunuh. Nabi Musa bergaduh, bunuh apa? Budak bersih, tak ada buat jahat apa bunuh, dosa ni. Maka jawab Khidir, aku ayat dah kata kalau mu tak sabar mu jangan pergi dengan aku, mu jangan duduk dengan aku. Dia pergi pula, pergi lagi, tak jawab lagi. Pergi. Dia lapar mu duduk berjalan. Berjalan jauh lapar tu. Pergi satu kampung, nak minta lah orang tu terima dia jadi tetamu, we makan dia. Tu. Orang tak ui makan, kedekung. Buat bakhir, tetamu mari pun tak ui makan. Lapar dia orang tu. Lalu dia ketemu dinding rumah tu nak utuh. Sengit dah. Nabi Khidir pun, dia pun akid semula betul molek jadi kemah molek. Teguh molek. Nabi Musa kata, sepatutnya mu kena ambil upah. Sebab dinding ni kalau mu tak diri betul molek utuh, jadi punah saja. Tapi ni kuasa betul molek ni kena ambil upah daripada puak dia. Padahnya dia puak dia tak boleh makan kita tu. Tu. Nabi Khidir pun murih pula. Kata ku ayat dah. Lalu tu cerang aku lah. Pergi masing-masing asing aku. Pak Nabi Musa tak apa dah aku tak sirah. Aku tak sir kata apa dah. Lalu dia ayat soso. Dia kata ada pun perahu tu yang aku tebuk sikit tu. Kerana di depan kita ni ada seorang raja. Raja ni bila dia tengok fau ni nampak sepenuh molek, tak ada cacat apa, dia ambil rapah ambil dia. Jadi kita rugi dengan fau setiap fau lalu dah. Ada apa kita tebuk ni tergelar sikit dah kita sapa darat. Jadi orang pun selamat, fau pun kita boleh baki lagi sikit mudarat tu. Ya timbang antara mudarat yang besar iaitu fau setiap fau kapal ambil demo, ambil di raja. Raja yang zalim. Dengan kita ada fau lagi, orang pun ada lagi tak mati, kita pergi baki lebih ringi daripada kita delak dia dimolek dan dirapah oleh raja. Satu. Yang keduanya bunuh budak. Orang muda, budak muda. Ada pun budak muda yang aku bunuh. Kerana budak ni dua ibu bapa dia orang Islam. Dia ni kafir. Budak tu kafir.
Maka aku takut budak ni duk teke dua ibu bapa ni suruh tukar agama. Tu. Sebab mak pak tua dah, anak muda, anak ni dia kuasa kepada dua ibu bapa. Dia ada kesan boleh pengaruh boleh tukar agama ibu bapa. Maknanya tengok masa depan lagi. Bukan tengok kau ni dah. Jadi bunuh budak ni lebih ringi mudarat daripada tukar agama dua ibu bapa. Nah, itu dia jawab pada dia. Maknanya wazanah yang antara panggil akhafud dararain. Yang ketiganya, yang dia tu panggil apa? Agi akik dinding nak betul tu, dia kata ini kita tak boleh balas orang buat jahat kita kena buat baik pada orang. Satu hari nanti dia wasa sedar, dia wasa khabar. Tu tak boleh kita buat balas. Royak kata mung demo pada aku nak duit, aku nak upah. Sebab apa? Pak mu ni panggil bakhil kedekut tak boleh makan pada aku, sedangkan aku jadi tetamu kamu. Ini panggil cerita dalam suratul Kahfi yang guna pakai kaedah fiqh muwazanah dan ambil yang paling ringi kemudaratan sekali. Maka kita boleh pakai kaedah ni. Gapo-gapo kalau mudarat tambung banyak, kita lamdap tengok. Atau tengok hak mana hal lebih ringi, kita ambil hak itulah. Walaupun bui mudarat, tapi mudarat lebih ringi daripada hak yang kita telah muwazanah dan timbang dah kata berat ni, apa ni benda ni lebih berat lagi kemudaratan dia. Banyak masalah-masalah dalam masalah ni yang kita kena mengaji lagi insya-Allah taala. Maka qadar ni saja pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.